Ulama ni orang hormat dia, tulisan dia orang hormat, dia orang pakai. Dia adalah ular dalam semak. Kerja dia hanya nak memecah belahkan orang Melayu dan Islam. Itu aja. Kita balik kepada cerita asal tadi. Lagi jauh menyimpang ni. Sebab tu saya jangan bagi tajuk. Bagi tajuk dia menyimpang jauh. Kita balik pada asal. Apa yang dikeluarkan oleh Ki Siang tu. Kita yang cerdik sini, yang ada akal fikiran, kita kaji semula. Pertama, kenyataan Ki Siang tu adalah mempandukan kepada perlembagaan. Itu betul. Yang kedua, DAP tidak akan bertanding lebih daripada 60 kerusi. Mustahil DAP jadi kerajaan. Yang ketiga, kebah duli tuanku adalah hak mutlak dia melantik Perdana Menteri. Banyak manalah kaum manalah yang besar dapat menjadi akhirnya Tuan Agong akan menentukan siapa Perdana Menteri. Cukup. Dah cukup benda itu melindung kita, negara kita ini. Kecuali orang yang bodoh yang nak main sentimen itu. Saya nak bagi satu kepada saudara, contoh betapa DAP memahami benda ini. Dia faham benda ini. Apa contoh dia? Sebab tu pilihan raya di Perak dulu, tahun 2008. Pilihan raya negeri di Perak. Pilihan raya, PRU di Perak 2008. Waktu itu kita masih dalam Pakatan Rakyat. PAS, DAP, PKR. Bertanding tahun 2008. Di Perak kita rampas Perak daripada Barisan Nasional. Pakatan Rakyat menang di Barisan Nasional. Mengalahkan Barisan Nasional di Perak tahun 2008. Dalam Pakatan Rakyat itu yang banyak kerusi, yang banyak kerusi di dalam DUN Perak. Siapa yang banyak copy paste ni saya akan mute Dia mengganggu orang lain. Jadi saya minta nak tulis boleh, nak kutuk boleh, tapi jangan copy paste sebab dia mengganggu orang lain yang nak komen kat sini. Nanti saya block terus. Ni saya bagi amaran lah. Saya tak masalah. You nak kutuk, nak maki saya kat ni, saya bukan baca sangat komen ni. Sesekali saya baca, tapi saya tengok ayat yang sama diulang-ulang, maknanya mengganggu orang lain. Kalau nak sangat cakap, naik atas. Request, saya bagi naik. Tak payah duk penat-penat menulis, tak payah duk penat-penat nak copy paste kat sini. Sebab orang lain pun nak menulis juga, nak komen juga. Saya tak marah, kutuk-kutuk lah. Setakat hari ni saya tak block sesiapa pun dalam live saya. Kutuk lah apa pun. Tapi duk ulang-ulang itu bermakna apa? Bermakna kita tak ada modal apa nak cakap. Yang kedua, kita ada ganggu orang lain. Kalau kamu tak nak, kamu jangan tengok live saya. Kalau kamu nak marah sangat dengan saya, naik atas kotak. Cakap. Kalau betul ada telur, naik. Duk copy paste macam tu. Nak jadi hero. Naiklah. Kalau ada moderator saya kat sini, admin bawah ni yang bersama dalam ni, tengok. Kalau sekali lagi dibuat, tolong block terus. Jangan mute, block terus. Sebab dia mengganggu orang lain. Saya tak ada masalah nak kritik saya, nak hantam saya. Bahkan saya cabar saya pernah nak atas kotak. Request. Saya cuma tak suka untuk saya invite orang. Saya tak nak. Sebab bagi saya kalau kita invite, seolah-olah kita paksa orang naik. Saya tak nak. Nak request, saya akan bagi naik. Nak kutuk dalam komen, boleh. Tapi jangan copy paste. Sebab kalau kamu copy paste ulang-ulang, kamu mengganggu orang lain. Saya tak ada masalah lah kena kutuk ni. Bekas askar ni, kan cakap maki hamun. Allah. Makanan kita pagi petang. Puluhan tahun. Tak pelik dengan maki hamun ni. Tak koyak pun. Tak koyak pun. Sikit pun tak koyak. Tapi jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain dalam komen-komen. Tak suka, boleh keluar. Ataupun satu lagi, tak suka, request naik. Jemput anda naik dalam kotak. Tak kira lah jantan ke betina ke. Walaon ke, lebay ke, ustaz ke. Kalau ada ustaz dalam ni, ustaz lebay ada dalam ni. Naik lah. Nak tengok. Saya pernah lupa lah nak cakap apa tadi. Jadi itu, kalau kita fikir secara bijaksana, gunakan akal fikiran kita. Sebab tu saya selalu pesan dengan walaon. Kalau dengar ceramah lebay ke, pergi dengan ceramah lebay berceramah boleh. Tapi tolong jangan tinggal otak kat rumah. Bawa otak sekali, jangan tinggalkan. Bawa otak dengar ceramah. Boleh tuan, boleh kita nak dengar ceramah ni boleh. Sebab kita dalam politik, kita kena dengar banyak pihak. Baru kita tahu
Bukan maksud saya kita keadilan. Dengar ceramah keadilan je. Tak boleh. Kita takkan berkembang. Kita dengar ceramah orang lain. Tak pergi dengar tapak ceramah, dengar kat YouTube, dengar banyak. Live dia orang. Tapi jangan tinggal otak kat rumah. Dengar bawa otak sekali. Kita buat pertimbangan. Tuhan bagi akal untuk kita berfikir. Jangan kita pakai borong aja. Tengok dia tu pakai serban tebal, janggut panjang, oh dia betul. Berapa ramai orang pakai serban yang tak betul? Ya, berapa ramai muda-muda tolak tafiz kena tangkap kerana liwat anak murid dia? Ya, sebab tu kita kata gunakan otak. Ya. Kalau tak guna otak, itu yang tipu Dr. Sanusi tu. Anwar ubat rombak kabinet kerana nak pertahankan diri dia. Nak pertahankan kekuasaan dia nak bagi Perdana Menteri. Tak ke bodoh? Aku kalau Sanusi tu depan aku cakap macam tu, aku senang je tanya dia. Nusi, kau tahu tak, Sultan Anwar rombak kabinet, dia dapat sokongan berapa dalam parlimen? Sebelum dia rombak kabinet, dia dah ada berapa sokongan? Dia dah ada 23 sokongan. Takut apanya? Termasuk 5 orang puak engkau tu. Yang tak ingin kat Dincirit, yang tak ingin kat Hadi tu. Dia sokong PMX. Dah lebih 23 pun. Sebelum rombak kabinet, PMX dah ada 23, dah lebih pun. Tak ada kena-mengena dengan dia buat rombak kabinet dengan nak pertahankan kedudukan dia. Lainlah Dincirit dulu. Dia ada 114, 115 jadi Perdana Menteri. Majoriti 4 orang je pun. Sebab itu dia bagi sampai 74 menteri zaman dia. Bagi makan cukup-cukup. Sebab dia takut dia tu. Itu kita katakan pemimpin. Bila tidak ada kekuatan, dia takut pada bayang sendiri. Ada zaman yang cirit. Dia jadi Perdana Menteri. Sentiasa dalam keadaan ketakutan. Tak tidur malam. Walaupun dia dah bagi ni, menteri ramai ni. Sampai 74 orang. Tapi masih lagi tak tidur malam. Takut bila-bila masa boleh jatuh. Last kali sampai dah tak cukup. Sampai orang desak dia. Letaklah jawatan. Kamu dah tak ada sokongan dah. Tak nak tak. Tutup parlimen. Takut undi percaya. Tutup parlimen. Buat darurat. Punyalah nak pertahankan kuasa dia Dincirit ni. Tapi kalau Tuhan kata dia nak cabut kuasa kamu, bila-bila masa dia boleh cabut. Buatlah usaha macam mana pun. Akhirnya yang menjatuhkan Dincirit itu bukan Pakatan Harapan. Yang menjatuhkan Dincirit sebagai Perdana Menteri adalah rakan dia sendiri yang dia telah khianati. Jadi benarlah janji Tuhan, kalau kita khianat orang, orang akan khianat kita. Kalau kita aibkan orang, orang akan aibkan kita. Ingat. Ya, politik ni biar ada batas. Jangan berpolitik main hentam je, nak lepas emosi. Sampai habis lain kain seluar orang, kita hebahkan kepada orang. Apakah kita ni bersih? Tidak pernah ada aib. Setiap manusia, saudara, dia ada aib. Beza dia besar dengan kecil je. Dan kita dilihat seperti bersih sebab Tuhan lindung aib kita je. Sebab Tuhan lindung. Tu orang nampak kita macam, oh baik. Kan? Kalau Tuhan dedah, baru tahu siapa kita sebenarnya. Macam Dincirit lah. Kita kenal lah Dincirit. Dia buat U-turn, tak nak bertanding Presiden Bersatu. Mula-mula dia kata tak nak bertanding. Tak sampai 24 jam dia umum, dia nak bertanding pula. Ya, sebab apa dia buat U-turn? Sebab bini dia suruh. Dia sendiri sebut dalam ucapan dia. Saya membuat keputusan ini bukan kerana tuan-tuan, dia kata ke perwakilan. Saya buat keputusan ini bukan kerana Majlis Tertinggi Bersatu. Saya buat keputusan ini kerana isteri saya. Dia tunjuk isteri depan. Maksudnya apa? Bahawa aku ikut cakap bini aku. Bukan ahli parti aku. Bukan majlis tertinggi parti aku. Tapi bini aku. Aku ikut cakap bini aku. Sebab itu dia jadi Perdana Menteri gagal. Bila kita angkat orang bacul jadi Perdana Menteri, tunggulah akibat dia. Tunggulah kemusnahan dia. Itu pun nak dikatakan lagi, nak sekali lagi jadi Perdana Menteri. Bayangkan kita ada seorang Perdana Menteri yang ikut cakap bini. Bayangkan saudara. Bukan kita sebut, dia mengaku. Keputusan dia dibuat kerana bini dia suruh. Itu jadi Perdana Menteri.
Mungkin PAS dah lihat benda ini, maka PAS adjust sikit. Kita letak Dr. Sam. Dr. Sam Kemaman, kan? Dia hebat. Dia tak takut bini. Walaupun dia bagi tanah dekat NGO bini dia. Itu pun satu lagi nak jadi Perdana Menteri tu. Dia cirit dah tentulah dia ngaku dia takut bini. Kan? Ikut cakap bini. Yang bakal Dr. Sam ni pula, tanah kat Terengganu tu, dia bagi ke NGO yang pengerusi dia bini dia. Ni lah bakal-bakal Perdana Menteri ni. Yang dia namakan Perdana Menteri. Yang ditawarkan lebih baik daripada PMBAK, itu dia orang dia. Itu dia orang dia. Ada walaupun kata okey. Itu yang terbaik Dr. Sam. Kalau betul walaupun kata itu yang terbaik, saya cabar walaupun supaya letak Dr. Sam sebagai Presiden parti. Paling tidak pun timbalan Presiden. Kalau kamu nak angkat dia, kalau kamu nak angkat dia sebagai Perdana Menteri, kamu kena letak dia pemimpin parti dulu. Kalau parti nak pimpin parti PAS itu sendiri pun dia gagal, dia tidak ada kedudukan di atas, jangan duk sembang lah nak letak dia jadi Perdana Menteri. Jaga parti PAS yang hanya ada satu bangsa, yang hanya ada satu kaum tu. Kalau itu kamu tak boleh urus, macam mana kamu jadi Perdana Menteri yang mempunyai berbagai kaum dalam negara kita, berbagai bangsa dalam negara kita. Kena letaklah. Letak dalam kedudukan yang tinggi dalam parti. Barulah nampak keikhlasan kita. Baru nampak kita ada kejujuran nak menamakan Sam itu sebagai calon Perdana Menteri. Yang sebenarnya saudara, itu hanya kempen. Kita ada peminat lagi sebanyak Jumaat. Yang sebenarnya saudara, itu hanyalah kempen di Kemaman saja. Kempen di Kemaman saja. Sebab mereka nak bagi tahu pengundi di Kemaman bahawa kalau menang Dr. Sam, dialah Perdana Menteri. Kalau menang calon BN, paling kuat menteri aja dia kata. Paling kuat pun Anwar akan bagi dia menteri aja. Tapi kalau menang Dr. Sam, dia adalah Perdana Menteri. Orang Kemaman pun fikir, betul juga. Kalau bagi BN, dapat menteri kita. Tapi kalau bagi Dr. Sam, kita ada wakil rakyat Perdana Menteri. Maka orang bagi senang. Menang aja dah. Apa kata Tuan Ben Toman selepas mereka menang? Apa kata Tuan Ben Toman? Dia kata, bukan Dr. Sam saja yang layak jadi Perdana Menteri. Tengok. Dalam kempen, dia wawarkan Dr. Sam. Mahathir kata Dr. Sam layak. Din Cirit pun kata Dr. Sam tu layak jadi Perdana Menteri. Semua kata. Menang aja. Tuan Ben Toman kata. Dia kata, bukan Dr. Sam saja yang layak jadi Perdana Menteri. Maksudnya, si Katik tu kata, dia pun layak. Itu saya. Dia dah tak ada dah. Dia dah macam tak ada, dia tak ada, apa ni orang kata, tak ada istiqomah hanya tentang siapa nak jadi Perdana Menteri. Macam kita dulu, dalam Barisan Alternatif, dalam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kita konsisten. Kalau kita kata Anwar Perdana Menteri, Anwar lah. Macam mana kita nak katakan Anwar itu Perdana Menteri? Kita tengok Anwar Presiden Parti. Kemudian kita letak dia sebagai pengerusi. Barisan Alternatif, pengerusi Pakatan Rakyat, pengerusi Pakatan Harapan. Kemudian kita letak dia ketua pembangkang. Semuanya Anwar duduk memimpin. Maka kita kata dia lah bakal Perdana Menteri. Baru betul, baru logik, baru nampak kesungguhan. Ini Dr. Sam, dia ahli parlimen aja, dia Menteri Besar Terengganu. Dalam parti dia tidak memimpin, dalam PN dia tidak memimpin, ketua pembangkang pun bukan dia. Siapa sebenarnya? Ketua pembangkang Hamzah Dolmat. Ketua Perikatan Nasional Din Cirit. Presiden PAS Labai Hadi. Tiba-tiba bakal Perdana Menteri Sam. Come on lah. Biarlah kita bijak sikit. Nak berpolitik ni jangan bodoh sangat. Jangan bodoh sangat. Sampai lebay buat macam tu pun korang tak sedar lagi kena tipu ke. Sungguhnya nampaklah sikit kesungguhan kita nak letak Dr. Sam itu sebagai calon Perdana Menteri. Angkat dia dalam parti dulu. Kemudian letak dia dalam PN, jawatan yang tinggi. Kemudian letak dia ketua pembangkang. Nampaklah kita serius. Tapi kalau main sebut, dia sedang, siapa pun boleh sebut. Tahun depan mungkin dia sebut pula yang layak jadi Perdana Menteri itu Mohtar Senik.
Lepas tu yang layak jadi Perdana Menteri itu adalah Tontowi. Ya. Kejap Sanusi dulu dia wawarkan Sanusi layak jadi Perdana Menteri. Siapa sebenarnya yang jadi Perdana Menteri kamu ni? Last sekali Kutip Mahathir juga jadi Perdana Menteri. Bermakna tidak ada, mereka tak nampak dari kalangan mereka betul-betul orang yang layak jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, letaklah Perdana Menteri itu MP Yassin pun boleh, ataupun MP Langkawi tu. Jadi bakal Perdana Menteri saudara. Jadi saya rasa cukup sampai sini sebab hari ini pun hari Jumaat. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam live yang lain. Terima kasih banyak yang share gift dengan saya hari ini. Terima kasih banyak yang share live. Terima kasih banyak yang kepada yang ketereh pun boleh jadi Perdana Menteri. Jenderal tu nyaman. Bagi dia jadi Perdana Menteri. Biar ada kerap sikit tengok orang mati. Banyak duit. Boleh bagi orang mati. Terima kasih kepada mereka yang turut serta. Dia logo atas tu ada logo love tu kan. Logo love tu. Logo love yang kat nama saya tu. Boleh dah klik kat logo situ untuk kita jadi fan club. Bukan MU je ada fan. Toya ada walaon duk kata Liverpool, Chelsea kan. Chelsea musim bola, sekarang musim bola kan. Saya kata tak boykot ke Chelsea. Chelsea tu bukan ke ditaja oleh orang pro Israel. Bak yang digemar tak nak boykot. Tak boykot Chelsea. Walaupun terang-terang penaja dia pro Israel, tak boykot saudara. Sebab dia suka tengok bola. Dia suka pada tim Chelsea. Sama macam lebay. Bila kita kata kenapa tak boykot Mercedes? Itu perkara boykot ini kita kena tengok juga. Kalau ada kegunaan kita boleh kecualikan. Kena pada dia boleh kecuali. Tapi yang jahatnya saudara, dia kenderaan ini dia kata tidak ada pilihan. Darurat lah kononnya, tak boleh boykot darurat Mercedes. Sedangkan kenderaan ini ada pilihan. Kamu tak nak, kalau tak suka Mercedes, banyak kereta Jepun, kereta Korea pun ada. Boleh pilih. Yang tidak pro Israel. Yang berkecuali. Paling tidak kata Proton, buatan Malaysia. Bukan tidak ada pilihan kenderaan. Yang tak ada pilihan itulah pekerja-pekerja di McD. Pekerja McD mereka tidak ada pilihan. Mereka dah bertahun kerja kat situ. Cari rezeki kat situ. Kamu pergi hasut orang, boykot McD. Ramai yang berhenti kerja. GrabFood pun ramai tak dapat pendapatan daripada McD. Dan hari ini saudara, kalau saudara nak tahu McD buat program apa hari ini. Saya ada baca. McD ada program bersama dengan bantuan banjir di Terengganu. McDonald Malaysia meneruskan usaha membantu masa banjir di Terengganu. Ramai lebay-lebay ambil. Tak boykot pun. Halau lah McD. Kan? Itu. Buka masa kini hari ni. McDonald menghantar bantuan banjir. Cantik je lebay bergambar dengan McD. Sedangkan dah ramai anak Melayu kita, orang Islam yang bekerja kat McD dah tak pasal berhenti. Sebab kamu kempen benda-benda macam ni. Sedangkan McD dah jawab. Buka website McDonald tu. Buka. Dia bagi tahu dia dah derma 1 juta untuk tabung Palestin. Tapi kita tergamak hasut orang supaya tak pergi. Dah banyak McD tutup. Ramai yang pekerja kena berhenti. Tak apalah gaji ribu sangat. Berkorban untuk Palestin. Apa salahnya? Tak bekerja pun. Kalau time orang. Time dia. Tukarlah Mercedes apa semua. Tak boleh. Kita kena pakai ini kegunaan kita. Time dia sayang. Tak nak boykot. Sedangkan waktu itu ada pilihan. Banyak kenderaan lain. Kalau betul-betul nak boykot lah. Sokong Chelsea. Tak apa. Kami gemar tim bola. Bukannya Israel main bola dia kata. Tengok. Kalau time dia. Kan? Jadi cukup di sini. Kejap ni kan panjang pula. Waktu dah semakin singkat. Okay? Jumpa lagi. Terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.